Dan untuk soalan pertama ini, pusingan pertama, kita nak mulakan dulu dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahman, di mana mungkin Prof boleh terangkanlah kepada masyarakat umum tentang apa itu tarikat. Sebab saya pasti perkataan itu cukup asing kepada generasi hari ini, terutamanya golongan muda. Dan bagaimana ia dipraktikkan daripada sudut sejarah sehingga hari ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berkait dengan persoalan tarekat ini, kalau zaman sekarang ini memang perkataan tarekat itu dianggap asing sikitlah. Walau bagaimanapun, tarekat ini sebenarnya merupakan salah satu daripada perkara yang sudah biasa dibicarakan, yang sudah dijelaskan dengan begitu banyak sekali oleh alim-alim ulama kita dulu. Cuma zaman sekarang ini ilmu ini agak semakin dikesampingkan lah, agak dijauhi, dan banyak faktor yang menjadikan keadaan ilmu tarekat seperti ini. Baik, kalau kita nak lihat dari segi tarekat itu sendiri, perkataan tarekat itu sendiri secara mudahnya bermakna jalan ataupun laluan atau manhaj, metodologi atau metode atau sebagainya lah, yang mempunyai pengertian yang serupa. Itu dari segi bahasa secara mudah lah. Dan saya tak nak tengok dari sudut perbahasan dari aspek penggunaan perkataan jamak Quran dan sebagainya. Saya nak terus kepada peristilahan tarekat itu kerana memandangkan waktu yang agak ringkas ini. Jadi saya nak nyatakan bahawa tarekat ini secara mudah, kalau kita nak lihat dari sudut peristilahannya, kita boleh lihat dari dua aspek. Satunya dari aspek zahir dan yang satu lagi dari aspek batin. Aspek zahir ni tentang tarekat ni iaitu aspek pengamalannya. Yakni pengamalan hukum-hukum agama, adab-adab, amalan-amalan khusus dan sebagainya yang diamalkan secara yang terpandu, secara terfokus, secara ada sistem dia tu, ada pedoman dia, ada pembimbing dia, ada kaedah pengamalannya dan sebagainya. Maka itu adalah sebahagian daripada tarekat dari sudut zahirnya. Dan kalau kita boleh simpulkan bahawa tarekat dari aspek zahirnya itu merupakan himpunan amalan-amalan, adab-adab, zikir-zikir dan sebagainya yang dipraktiskan oleh seseorang secara terarah, terpandu, terbimbing, di mana ada pembimbing yang membimbing pengamalan itu. Aspek yang kedua tentang tarekat ini ialah aspek batinnya, iaitu aspek perubahan jiwa manusia yang boleh dilihat dari pelbagai aspek pula, iaitu kalau kita nak lihat dari aspek imannya itu, peningkatan tahap keimanannya itu daripada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dan istilah-istilah lain lagi lah. Demikian juga kalau kita nak lihat dari aspek-aspek yang lain yang juga merujuk kepada perubahan jiwa manusia ni, seperti aspek kesucian jiwa manusia ni yang sehingga kita temui istilah-istilah nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan aspek-aspek perubahan jiwa manusia dari aspek perubahan dalaman manusia ni, aspek jiwa dia, bagaimana dia meningkat tahap kesuciannya. Demikian juga kalau kita lihat dari aspek-aspek yang lain seperti aspek amalan zikirnya itu, maka timbulnya zikir lisan, kemudian zikir qalbi, zikir ruh, zikir sir. Semua itu merupakan tahap peningkatan kejiwaan manusia, berlakunya peningkatan itu. Dan ini adalah tarekat dari aspek batinnya. Demikian juga kita boleh lihat dari aspek-aspek, sebagai contoh aspek peribadatannya. Ada maqam yang disebut sebagai ibadah, kemudian ubudiyah, kemudian ubudah. Itu merupakan tahap perubahan-perubahan dalaman manusia dalam hal pengabdian diri manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kumpulkan dua perkara ni, maka tarekat itu ada aspek zahir dia, ada aspek batinnya. Dua-dua ini merupakan perubahan, peningkatan dalam usaha manusia menyucikan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencapai redha-Nya. Itu yang perlu kita fahami tentang pengertian tarekatnya. Atau kalau kita nak simpulkan dia, tarekat ini adalah merupakan penghayatan terhadap agama itu. Yang mana penghayatan itu ada peningkatannya. Ada tahap-tahap yang lebih baik yang dicapai dalam usaha meningkatkan peningkatan itu. Sama ada peningkatan dari aspek zahirnya maupun peningkatan dari aspek batinnya. Baik, dan kalau kita lihat dari aspek teori,
apakah tarekat ini ada sandaran dia di dalam Al-Quran dan hadis? Saya nak lihat dari beberapa aspek saja tentang perkara ini secara teorinya. Ternyata bahawa banyak elemen-elemen yang ada dalam tarekat itu. Maka antaranya elemen tazkiyah. Tazkiyah ini iaitu proses penyucian jiwa manusia. Jadi kalau kita perhatikan kepada Al-Quran, ternyata bahawa elemen tazkiyah ini dikaitkan dengan kejayaan, keberhasilan. Ini kita lihat di dalam ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, yaitu qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi mana-mana tarekat pun salah satu elemen pentingnya adalah penyucian diri manusia, zahir dan batin. Jadi usaha ini kalau dilihat pada Al-Quran ternyata ada kaitannya dengan kejayaan, ada kaitannya keberhasilan, keberuntungan dan sebagainya. Kemudian elemen lain yang kita temui dalam tarekat ini sebagai contoh elemen mujahadah, iaitu melakukan sesuatu dengan kesungguhan, dipraktiskan ibadah-ibadah itu secara bersungguh-sungguh, secara kemahuan yang tinggi, hemah, semangat yang tinggi. Itu antara elemen yang ada pada dalam tarekat ini yang disebut sebagai mujahadah. Yang mana kalau kita perhatikan pada Al-Quran, ternyata ayat ini dikaitkan sebagai sumber hidayah yang diperoleh oleh manusia, iaitu seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada menempuh jalan kami ini, kami akan hidayatkan, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang boleh membawa kepada mengenal kami, mendekati kami, mencapai redha kami dan sebagainya. Jadi elemen mujahadah ini salah satu elemen penting dalam tarekat, dan dia ternyata berdasarkan kepada petunjuk dan pedoman Al-Quran, dia adalah kunci kepada penerimaan hidayat, yang dengannya manusia ini memperolehi hidayah khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penggerak kepada dirinya itu untuk lebih memahami, mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Aspek lain yang kita boleh lihat pada tarekat ini adalah aspek penyucian qalbunya. Kerana perkara yang diberikan perhatian dalam tarekat ini adalah proses penyucian qalbu. Apa pentingnya perkara ini, iaitu proses penyucian qalbu ini? Ternyata bahawa kalau kita lihat pada hadis Nabi, bahawa kesucian qalbu manusia itu dia akan mengakibatkan banyak perkara tentang diri manusia ini. Dia akan menggerakkan manusia ke arah kebaikan secara menyeluruhnya. Itulah yang dapat kita faham di sebalik pedoman hadis Nabi SAW berkaitan dengan qalbu ini. Nabi bersabda, inna fi jasad ibni Adam mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Sekiranya baik bahagian itu, maka baiklah seluruh aspek kehidupan manusia yang lain. Sekiranya rosak ataupun musnah, sakit dan sebagainya aspek itu, maka dia mengakibatkan kemusnahan, kerosakan aspek-aspek kehidupan manusia yang lain. Jadi salah satu di antara fokus dalam ilmu tarekat ini adalah fokus menghidupkan hati manusia ini, menyucikan dia dan membersihkan dia. Baik, kemudian aspek lain yang saya nak lihat tentang tarekat ini adalah aspek pengamalan dia. Antara fokus dalam tarekat ini adalah pengamalan zikrullah. Mana-mana tarekat pun pasti zikir ini menjadi salah satu daripada amalan-amalan yang diberikan keutamaan. Apa perlunya perkara ini dan apa pedoman Al-Quran dan hadis tentang perkara ini? Salah satunya kita dapat lihat dalam pedoman Al-Quran bahawa zikir ini adalah merupakan kekunci hubungan manusia itu dengan penciptanya. Yang dapat kita lihat antaranya dalam firman Allah, fazkuruni azkurkum. Hendaklah kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Di dalam hadis juga dinyatakan, idza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Apabila seseorang tu ingat kepadaku dalam dirinya, aku juga ingat kepadanya. Jadi zikir ini adalah kunci penghubung antara manusia dengan penciptanya. Dan kalau kita lihat pada ayat yang lain pula, zikir ini ada kaitannya dengan kebijaksanaan. Di dalam Al-Quran kita akan temui segolongan manusia yang dinyatakan keistimewaannya yang disebut sebagai ulul albab. Maka antara cirinya adalah ada kaitan dengan zikir. Yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iaitu ulul albab ini, orang yang memiliki pandangan mata hati ini atau kebijaksanaan ini,
iaitu orang yang ingat kepada Allah dan kadang berdiri, duduk dan berbagi. Hatinya terus menerus ingat kepada Allah, tidak putus-putus ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri-ciri kepada ulul albab. Dan banyak lagi lah yang kalau kita perhatikan bahawa elemen zikir ini yang merupakan salah satu di antara elemen-elemen penting dalam tarekat, ternyata mempunyai pedoman-pedoman yang khusus di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yang saya nak sebut di sini ialah tentang antara elemen penting dalam tarekat ini adalah takwa Allah. Bagaimana takwa ini dan dan bagaimana pedoman-pedoman Al-Qurannya. Kita temui ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan tentang rahsia takwa ini. Antaranya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah Ta'ala akan mengajarkan kamu. Jadi ayat ini memberi pedoman kepada kita bahawa takwa Allah ini yang merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan tarekat itu, dalam perjalanan tarekat itu, ternyata dialah kekunci kepada keilmuan, kefahaman, pengetahuan dan sebagainya. Demikian juga kalau kita lihat pada ayat yang lain lagi yang berkaitan dengan takwa ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat takwa itu, maka Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, pelepasan daripada permasalahan, daripada kesusahan, bencana dan sebagainya itu. Jadi banyak sekali kita temui dalam Al-Quran tentang rahsia-rahsia takwa ini, dan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah mengulas secara agak panjang lebar sekali tentang takwa ini dalam kitabnya Minhajul Abidin. Jadi apa yang saya nak tekankan bahawa takwa ini salah satu di antara elemen-elemen penting yang ditekankan dalam tarekat, dan ternyata bahawa elemen ini mempunyai banyak rahsia sekali. Maka demikianlah kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahawa tarekat ini sebenarnya adalah merupakan penghayatan agama itu sendiri. Agama itu dihayati secara yang lebih murni, secara yang lebih sihat, secara yang lebih kukuh, secara yang lebih yakin. Kalau kita nak rujuk kepada Al-Quran, bahawa tarekat ini yang dari aspek penghayatan agamanya, kita boleh rujuk kepada firman Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, aku menyuruh manusia ini ala basirah, yakni berasaskan kepada keyakinan yang bulat, keyakinan yang betul-betul jitu dan sebagainya. Maksudnya tarekat ini membawa manusia kepada kalau dia mengajak manusia orang lain kepada kebaikan, ternyata bahawa kebaikan itu sudah dimilikinya. Kalau dia ini mengajarkan manusia suatu perkara, ternyata dia mendahuluinya. Kenapa ala basirah? Mengajak manusia, menyuruh manusia mengamalkan sesuatu berdasarkan keyakinan. Dia bukan jenis dia ajak orang dia tinggal, ataupun dia promosi ke orang, dia bawa orang, dia sendiri jauh entah ke mana perkara itu. Bukan seperti itu. Jadi tarekat ini secara mudahnya penghayatan agama itu sendiri. Yang kesimpulan mudah yang saya nak akhiri penjelasan saya tentang tarekat pada malam ini, kalau kita nak lihat kepada hadis Nabi SAW, bahawa tarekat itu sebenarnya itulah intipati ihsan yang dijelaskan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah. Bagaimana rupa ibadahmu? Ka'annaka tara. Seolahnya kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya tidak demikian, engkau yakini dengan keyakinan yang bulat, dengan perasaanmu bahawa engkau diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya tarekat, menghayati agama secara yang lebih murni, secara yang lebih berkesan, secara yang lebih kukuh, secara yang lebih yakin. Sekadar itulah yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof atas penerangan tentang apa itu tarekat, di mana kita dapat input bahawa kita mungkin amalkan rukun Islam, solat, haji dan sebagainya, tapi nak mencapai penghayatan kuat tu mesti ada elemen ini. Seperti mana dia diucapkan, intipati untuk rukun ihsan, inilah dia. Dan antara komen daripada Nasrul Ismail, takwa adalah asas kepada sistem beragama, dan Faizal Said katanya menghayati agama itu sendiri. Baik.